Baik, selamat pagi semua. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey. Okay, hari ini kita akan mulakan dahulu dengan mentaksir graf. Okay. Dalam kertas 3, ujian amali ataupun semasa peperiksaan, anda akan diminta untuk nyatakan hubungan. Okay, macam mana untuk nyatakan hubungan? Kita ada 9 graf di sini. Dia takkan dari jauh daripada graf ini ya. Okay, yang pertama, Y berkadar terus dengan X. Cikgu nak tanya dengan anda, macam mana anda nak ingat ni? Kalau tengok graf ini, anda tahu dia berkadar terus. Apa tips yang anda boleh guna? Tengok garisan dia. Okey, garisan dia, betul. Tengok garisan dia. Garisan di hujung ini yang cikgu point out sekarang ni, berapa nilai dekat bawah ni? Sifar. Okey, sifar. Okay. Apabila satu graf, dia garis lurus, kemudian dia mula dengan sifar, kita akan panggil dia Y berkadar terus, boleh. Ataupun ada yang tengok buku rujukan, dia guna berkadar langsung. Pun sama, berkadar langsung dengan X. Okay. Dengan syarat mesti lalu dekat sifar ni. Okay, kita tengok yang di bawah lagi ya. Y berkadar songsang dengan X. Kenapa dia songsang sedangkan dia lalu sifar juga? Apa yang membezakan graf yang cikgu bincang sekarang dengan yang tadi mula-mula? 1/X. Ya, dia adalah dalam pecahan. Dia adalah dalam per. Apabila dia dalam pecahan 1/X, kita nak ambil huruf X saja, tapi dia dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan nyatakan Y berkadar songsang dengan X. Cikgu bulat inilah, anda tengok pecahan. Okay, kita turun di bawah lagi. Y bertambah dengan X. Okay, bila bertambah, masih lalu sifar juga, dia akan naik ke atas ni. Okay, naik ke atas. Kita tengok lagi di atas sebelah kanan, sebelah berkadar terus tadi. Y bertambah secara linear. Sekarang ada perkataan secara linear. Apa beza dia dengan yang berkadar terus ni? Perbezaan yang paling ketara yang kamu nampak. Berkadar terus tu daripada titik asalan cikgu, tapi secara linear tu bukan. Ya, betul. Kalau berkadar terus, dia dari titik asalan. Apa itu titik asalan? Titik asalan bermaksud dia bermula dari sifar ni. Ini titik asalan. Tapi kalau dia bertambah, mesti letak bertambah secara linear. Dia tidak mula dengan sifar. Sini sifar kita, dia mula selain sifar. Dia kena bezakan dua-dua graf ni ya. Soalan grammar waktu ujian, soalan grammar waktu SPM ni. Kemudian dia ada berkurang. Kalau berkurang, dia akan turunlah. Maka anda semakin berkurang. Dari 100 jadi 80. Turun ke bawah lah dia ni. Macam ni. Berkurang secara linear. Sebab tidak mula daripada sifar. Selalunya soalan dia akan beri bentuk graf. Macam ni. Dia beri lukisan ini. Tugas anda adalah untuk nyatakan hubungan. Okay, kalau tiba-tiba nampak graf seperti dekat bawah ni, Y berkurang dengan X. Okey, kita tengok lagi. Ada yang bentuk seperti yang anda nampak sekarang ni, berkadar songsang dengan X. Jadi berkadar songsang ni dia ada dua lah. Satu yang lalu titik asalan, macam ni. Dia pecahan. Satu lagi, dia Y dan X tapi bentuk dia ke bawah macam ni ya, berkadar songsang. Y bertambah dengan X, dia bertambah dia ada ke atas macam ni. Anda kena bezakan ya, berkadar songsang, bertambah. Kalau berkurang, macam U separuh ni. Jadi ada 9 graf. Lepas ni kita akan jawab soalan latihan berdasarkan graf ini. Kita teruskan lagi. Okay, apabila kita diberi graf, anda akan diuji kecerunan graf. Okay, kecerunan graf
Yang pertama, anda mesti buat segitiga kecerunan. Segitiga kecerunan. Macam mana nak buat segitiga kecerunan? Kita tengok ni graf dia warna merah. Anda boleh ambil ni ke bawah ni. Contohlah cikgu nak ambil ni. Okay, guna pembaris. Buat kotak ni. Ini maksudnya segitiga kecerunan. Dia bentuk segitiga. Selalunya soalan kecerunan ini 3 markah. Okay, 1 untuk lukis segitiga. 1 untuk gantikan ke dalam rumus. 1 lagi jawapan akhir lah. Dengan unit jika ada. Okay. Paling senang untuk cari kecerunan ini segitiga kita tadi. Cikgu lorek supaya nampak. Kita ambil tinggi dia. Berapa tinggi segitiga ini? Tengok sebelah lah. Okay, 5. Sebab itu dia ada 5. Berapa panjang dia dekat bawah? Sifar dengan 2, 2. Sebab itu dia ada 2. Anda bagi dapat 2.5. Okay, untuk luas di bawah graf. Luas di bawah graf, ikut bentuk graf lah. Anda tengok yang ini warna merah. Kalau dia sebut di bawah graf, kena ambil di bawah ni. Di bawah ni. Jangan ambil di atas lah, sebab itu nama dia luas di bawah graf. Okay. Jadi oleh sebab graf kita ini, dia sudah beri yang macam bentuk segitiga. Guna rumus segitiga. Segitiga mesti mula dengan 1/2 darab tinggi. Okay, darab 5 darab 2. Maka kita akan dapat jawapan dia 5. Okay, itu untuk cari luas. Interpolasi. Cuba kita tengok nombor 3 dengan nombor 4. Apa beza dia? Interpolasi dengan ekstrapolasi. Apa perlu kita buat bila cikgu suruh buat ekstrapolasi? Anda tengok ekstrapolasi. Memanjangkan graf untuk mencari maklumat. Ya, okay. Kalau interpolasi, ini tak perlu hafal istilah, yang penting anda tahu gunalah. Kalau interpolasi, contohnya, apabila y ialah 5, y ialah 5. Jangan ambil sesuka hati, mesti tengok y 5, tengok dekat y ni, cari nombor 5, anda kena buat macam ni. Ni garis putus-putus ni. Sampai bila kita nak berhenti garis putus-putus ni? Sampai hujung. Sampai garisan tu, cikgu. Ya, sampai garisan merah ni. Stop sampai sini. Okay, anda kena stop lukis dia sampai sini. Maksudnya ke bawah. Itu maksudnya mencari nilai y 5, x 8. Okay, mesti buat ini 1 markah, lukis 1 markah. Tulis jawapan 1 markah. Kita tengok lagi. Apabila x ialah 6, tengok dekat x, jangan tengok dekat y, yang ikut arahan dia. X 6 dari atas, macam tadi juga guna pembaris, berhenti sehingga merah ini, pergi ke sebelah kiri, ini jawapan dia, mesti tulis, dapatlah markah penuh. Okay, untuk ekstra, oleh sebab ada perkataan ekstra, maka anda kena tambah ataupun panjangkan graf itu untuk dapat markah. Yang warna merah ini adalah soalan asal dia. Anda kena panjangkan guna pembaris. Panjangkan guna pembaris. Tengok anak panah ni dia panjangkan. Kerana soalan akan minta apabila X ialah sifar. Jadi X ini kita nak tengok dia sifar. Berapa nilai dia bila sifar. Sebab itu anda kena panjangkan garis. Kalau ada jawapan, contohnya anda beri cikgu jawapan 2. Tapi anda tak buat ini, panjangkan garis ini, hilanglah semua markahnya. Okay, maka sangat penting untuk murid panjangkan garis guna pembaris. Baru beri jawapan, baru dapat markah penuh. Kita pergi next. Okay, soalan nombor 1. Data menunjukkan laju sesuatu objek. Okay, masa T kurungan S, laju V, meter per saat. Okay, semasa anda diminta untuk melukis graf, sentiasa ingat mesti ada tajuk. Macam mana nak tulis tajuk?
graf. Apa yang dekat sini adalah laju lah. Ini adalah laju. Okay. Ini adalah masa. Jadi graf laju melawan masa. Okay. Kalau cikgu letak atas sini Y, X, graf Y melawan X. Itu cara untuk tulis tajuk graf. Itu yang pertama. Yang kedua, anda nak plotkan graf. Masa tingkatan 3 ada belajar graf. Plotkan graf. Jadi anda kena tengok masa 20 saat. Dekat mana masa 20 saat ini? Dekat paksi Y ke dekat paksi X? X. X. Jadi cari 20 dekat sini ya. Masa ni. Jangan pergi cari dekat atas. Atas itu yang Y itu laju. Jadi cari 20. Laju dia 10. Naik sikit 10. Anda pangkah X. Okay, guna tanda pangkah. Pangkah X. Okay, sambung lagi 40. Cari 40. Naik 20. Pangkah X juga. Okay. Sambung sikit lagi 60. Naik lagi atas. Okay, stop sana. 30. Okey, langkah seterusnya perlu buat apa? Perlu gariskan dia. Gariskan antara titik-titik itu. Pastikan dia lalu di semua titik itu. Anda mesti garis sehingga dia lebih titik terakhir. Tengok ni titik terakhir mesti lebih. Jangan garis 2 titik saja tak ada markah. Itu yang anda kena ingat First, tulis tajuk, plot dengan betul. Okay, kemudian garis mesti lebih. Okay, ni cikgu dah buat. Okay, sekarang kita akan sambung. Nyatakan masa untuk objek mencapai laju 25 meter per saat. Bila anda jawab soalan ini, dia ada 2 markah. Selalunya dia akan ada 2 markah. Satu untuk tunjukkan. Kita nak tunjuk sekarang, kita mesti cari laju 25. Ni laju 25. Okay, sini 10. 20, ni 25. Anda buat garis putus-putus. Berhenti sehingga hijau. Kemudian anda bawa turun. Guna pembaris. Okay, putus-putus juga. Okay. Buat garisan ini saja sudah dapat 1 markah. Cikgu akan tik lah waktu exam ini 1 markah. Okay, anda nyatakan jawapan. Siapa yang jawab 45 memang salah lah sebab dia 45 ni dekat sini. Ni 45. 40, 50, 60. Yang jawab 50 pun salah. Kenapa salah? Fizik dia mesti jawab sekali dengan unit. 50. Apa unit dia? Tengok balik sini lah. Apa unit dia? T ke S? S. Ya, 50 S. Ataupun anda tulis 50 saat S boleh, tulis 50 saat pun betul. Jangan tulis 50 saja. Okay, jadi ini 2 markah dia. 1, 2. Okey, sekarang kita nak tengok laju objek pada 10 saat. Kita lihat. Okey, 10 saat. Ini masa dia saat. Kena cari 10 lah. Okey, cikgu garis sini ni kos sifar. 20, tengah-tengah ni 10. Atas garisan kiri, kanan. Okey. Jadi sifar 10, tengah-tengah dia 5. Semua dah okey dah sekarang berbanding tadi. 5 meter per saat. Okey, good. Okay, next. Kira kecerunan sertakan unit. Okay, semasa mengira kecerunan, apa yang perlu diberi perhatian adalah segitiga kecerunan. Okay, cikgu nak ambil 60. Segitiga kecerunan jangan ambil segitiga yang terlalu kecil lah. Kalau anda ambil yang kecil ni, seciput ni, tak ada markah terus, hilang. Selalunya kecerunan ni 3 markah. Markah pertama, lukis segitiga kecerunan yang besar. Dia besar tapi masih dalam dapatan kita tadi. Yang warna apa ni? Yang warna hijau ni. Lukis segitiga kecerunan.
Macam mana kita tahu ataupun kita dapat bezakan itu adalah segitiga kecerunan, kena buat kotak ni. Kotak ni. Dah selesai segitiga kecerunan, dapatlah satu markah. Tapi segitiga itu mesti besar, jangan kecil. Baik kamu lukis besar-besar. Besar tak hilang markah. Okay, ni segitiga kecerunan. Kemudian kita nak kira kecerunan. Kalau cikgu akan ambil tinggi segitiga ni tadi. Kita tengok berapa tinggi dia, Alvin? 30. Okey, 30. Cikgu tulis sini ya, 30. Apa unit dia untuk tinggi ni tadi? Saat. Bukan. Kita ambil 30 dari sini kan. Tengok dekat atas ni. Oh, Meter per saat. Okey. Kenapa kita ambil meter per saat? Sebab kita rujuk yang paksi ni tadi. 10, 20, 30. Baru kita dapat nilai dekat atas ni. Okey. Jadi untuk yang dekat bawah, berhenti sehingga kotak segitiga ni tadi. Ni. Jadi kita akan berhenti sehingga 60. Unitnya apa dekat belakang? 60 unit saat. Okay. S. Kenapa cikgu tulis unit? Kita nak guna ni. 30 bagi 60. 0.5 meter S yang ada negatif 2. Sebab mengikut hukum indeks, negatif 1. Ni positif, bawa naik negatif 1 lah. Jadi 0.5 ms negatif 2. Kenapa jawapan dia yang beri, tadi ada yang beri cikgu jawapan negatif. Kenapa jawapan ini bukan negatif? Cikgu tunjuk. Bila dia naik, contohnya markah dia sifar. Tiba-tiba naik jadi 80 markah. Ini kecerunan dia positif. Kecerunan positif bermaksud nanti depan ini tanda positif lah macam ni. Tapi tak tulis pun tak apa. Sekarang ini positif kan negatif graf yang cikgu tunjuk ni? positif. Positif sebab dia naik ke atas. Kalau tiba-tiba dia 80, tiba-tiba markah tu turun jadi sifar. Tak ada. Jadi ini dia ke bawah. Ini kecerunan negatif. Barulah jawapan dia nanti akan ada negatif dekat depan. Okay, itu bezanya positif dengan negatif. Sekarang ini kita buat adalah positif. Okay, kita tengok soalan terakhir dalam buku anda ada. Diberi luas di bawah graf. Bagi laju melawan graf masa. Mewakili jarak. Hitung jarak yang dilalui oleh objek dalam 60 saat pertama. Ini 60 saat pertama. Dia nak kita hitung luas di bawah graf. Kita tengok balik yang sebelum ni. Macam ni. Macam nombor 2. Tapi tengoklah dia berhenti sampai berapa. Kalau untuk nombor 2 ini, dia sampai nombor 2. Soalan minta sampai 60. Dia berbentuk segitiga. 2/2 darab tinggi. Tinggi dia kat sini lah. Tinggi segitiga tu 30. 30 ms negatif 1 darab 60. Sekarang ni masalah anda adalah unit ni. Cikgu tengok ada yang kuasa 2, ada yang tak ada kuasa 2. Okay. Jawapannya dah betul dah, 900. Okay, unit ni sekarang. Okay, unit tengok M. M ni cikgu letak lah. Untuk indeks, bila kita darab, dia akan jadi apa? Tambah. Jadi S ini cikgu negatif 1. Ni darab dia akan tambah 1. Apa-apa kuasa sifar akan jadi 1. Jadi sebab itu jawapan dia 900 meter. Ataupun anda memang kena sedia maklumlah bahawa jarak itu dalam meter. Okay, jarak. Kan dia bagi tahu hitung jarak. Jadi jawapan dia mesti meter.